Terlantar selama hampir 6 bulan, akhirnya baru-baru ini menemui jawapannya. Dengki khianat, punca santau, itulah yang dikatakannya. Jom ikuti temu bola eksklusif bersama Kina Mentor ataupun sekarang ini dikenali sebagai Kina Prasista. Apakah yang terjadi sebenarnya? Mengapa ia terjadi? Ikuti temu bual ini secara terbuka bersama beliau. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe di YouTube dan tekan loceng. Jangan tutup lampu. Kina alaminya pada tahun lepas, bermula tahun lepas. Jadi Kina kena tu pertama sekali dia akan, ya biasa benda ni akan makan dalam kan. Biasa kita berubat di hospital, biasalah penyakit kita adalah demam biasa, sesama apa semua. Tapi Kina tak ada simptom-simptom tu. Tapi bila Kina kena tu, Kina akan kurang makan. Lepas tu malas, nak pergi kerja, badan sakit-sakit. Lepas tu dia akan naik lebam tu. Kalau time maghrib tu dia akan naik lebam, biru-biru sana, biru sini kan. Lepas tu makin hari makin teruk kan. Jadi simptom tadi tu berubah jadi sesuatu yang agak serius lah ya, macam muntah darah. Lepas tu kita muntah pun macam ada sebut-sebut macam pasir. Saya kan mimpi seorang perempuan kan. Biasanya 3 hari berturut macam tu. Lepas tu saya mimpi ular sawa warna hitam datang. Kadang-kadang dalam mimpi tu ada orang nak bagi baby kat saya. Saya nak ambil tak? Saya nak ambil atau tak macam tu. Sebab saya dah dipesankan lah, pesan orang tua, kalau kita mimpi baby, kalau nak bagi kita jangan ambil kan. Mungkin itu ialah jin biasa kan. Jadi lepas tu saya mimpi banyak benda-benda yang agak pelik. Tapi sejak saya berubat tu, alhamdulillah dah tak ada mimpi-mimpi yang teruk-teruk. Mula-mula saya tak percaya. Okay, jadi saya tak percaya sihir ni ada ke zaman 2020 dan moden macam ni kan. Tapi bila saya kena sendiri, saya dah tengok ramai selebriti yang mengalaminya tapi tidak diheboh-hebohkan dekat luar sana kan. Bukan selebriti saja, orang ramai pun kena juga. Jadi saya percaya benda tu. Sebab bila kita duduk seorang-seorang kat rumah, air akan terbuka sendiri kan. Lepas tu tempat shower tu dia akan tadi dah tutup rasanya. Lepas tu bila kita dah tutup lampu, lampu akan terbuka sendiri. Lepas tu kalau kita ada binatang peliharaan macam kucing, macam monkey, saya ada monkey dulu. Dia macam takut-takut tengok sekeliling kalau gelap kan. Dia akan terus berpaut pada kita. Dan banyak lagi lah benda aneh yang berlaku dekat rumah kan. Kadang-kadang ada orang ketuk pintu. Jadi benda tu saya anggap pertama kali saya anggap macam tak ada apa-apa. Tak mungkin lah kena santau siapa yang tak suka kita, sampai benci kita kan. Jadi saya pun terus macam relax je, macam tak ada apa-apa. Tapi makin hari makin teruk lah. Macam saya cakap tadi, dekat badan kita ni dah biru-biru apa semua. Okay, so saya jumpa dengan kawan. Kawan cakap, Kina kau dah kena. Kena apa? Saya cakap, kena sihir cakap kan. Saya tak percaya. Okay, tak percaya tak apalah, duduklah dulu kat situ kan. Lepas tu makin teruk tu, sejak itulah saya pergi berubat. Bila badan rasa mendidih macam air panas kan, macam disiram air panas tu, saya terus pergi berubat dengan kawan saya. Bila saya pergi berubat tu, hari yang makin serius, selepas azan maghrib, perut saya naik mendadak. Maksudnya dia besar, saya kena busung. Jadi bila naik mendadak tu, saya muntah. Lepas tu saya macam, yelah bila seseorang yang dah saya nampak macam putih je semua tu, kawan saya bawa saya, immediately bawa saya pergi berubat dekat sebuah perkampungan ni, jauh daripada KL. Lebih kurang 2 jam lebih lah nak sampai ke sana, pada malam tu juga. Dan jumpa seorang pakcik ni dekat kawasan Pahang sana. Okey, sejak tu saya berubat pakcik tu, pakcik cakap saya dah terkena santau keramat, iaitu santau yang dihantar secara perlahan masuk ke dalam tubuh kita. Urat kita akan jadi hijau. Jadi bila saya dah sampai sana, pakcik tu tak tahu saya kerja apa, saya buat apa kan dekat luar sana. Dia terus menyanyi tau. Dia kata, ni penyanyi ni, dia kata kan. Dia nyanyi lagu dandut. Saya cakap betul tu pakcik ni kan. Tapi saya dah dalam keadaan sakit, nak gelak pun tak boleh. Jadi nak, dia kata naik, dah sampai urat hijau ni, lama-lama saya akan lumpuh, akan jadi benda yang
berbaring je lah kat katil kan. Jadi Alhamdulillah setakat tu saya berubat tu lama juga, ambil masa sampai jam 11.30 malam macam tu. Jadi dia berubat secara berkumpulan kan. Saya terkeluarlah daripada badan saya, daripada leher kat belakang saya ni satu urat rambut yang warna putih. Dan duri-duri keluar, lepas tu macam beretih jagung tu kan, jagung punya yang sebelum kita nak bakar itu kan ada. Lepas tu lepas saya berubat tu Alhamdulillah saya boleh berdiri, boleh berlari kan. Saya balik, saya mandi air limau tu. Masa saya mandi air limau tu, saya terdengar satu suara tangisan macam seolah-olah sakit tau. Saya dengar tu macam seolah-olah saya mandi tu ada orang yang menangis sakit benda tu. Macam saya takut jugalah kan. Lepas tu masa kita perjalanan nak balik tu pun saya ternampak satu kelibat benda dalam kereta kita orang. Lepas tu terlihat di jalan dekat dengan Senawang sana tu yang orang tak masuk tu, kita dah tersesat masuk situ. Nampak seekor rusa. Saya tegur benda tu. Kawan saya cakap jangan tegur apa-apa yang kita nampak. Sekarang dah malam kan, jalan tu pun tak ada orang. Nampak rusa. Saya cakap kenapa? Kawan saya tanya kenapa saya cakap sekeliling apa yang berada di tengah jalan tu kan. Saya tidur, lepas tu balik ke rumah. Alhamdulillah seperti biasa. Lepas tu lah 2 hari saya buat rezeki baru masuk mendadak-dadak lah. Show, syuting, buat host, so masuk mendadak. Saya kat 2 bulan dah saya tak kerja kan. Maknanya kalau saya ada show pun banner dah naik, muka ada konsert kat situ. Tapi benda tu macam cancel, semua pekerja cancel. Tapi lepas berbuat tu Alhamdulillah, lepas 2 hari tu rezeki masuk jelah daripada Tuhan kan. Dengan laju je saya cakap ini yang saya tak dapat buat selama ni kan, selama 2 bulan saya menderita tu kan. Alhamdulillah lah. Sebenarnya dalam masa jangka yang teruk tu adalah 6 bulan. Tapi dalam 2 bulan tu saya terlalu serius dan saya tak percaya benda ni sehinggalah saya pergi berubah. Alhamdulillah lah, dah okey lah sekarang.